Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Dan hari ni cikgu akan imbas kembali macam mana cara awak nak bina isi karangan menggunakan teknik 4 bucu. Sebab apa yang cikgu perasan dalam bila cikgu suruh buat karangan dalam kelas bersemuka sebelum ni, ramai yang tak tahu nak olah isi tersebut. So hari ni kita akan gunakan teknik 4 bucu untuk awak bina isi karangan yang mudah sahaja. Teknik 4 bucu ni dia punya formula adalah IHCK. I itu apa? I itu adalah idea utama, H untuk huraian, C untuk contoh yang relevan dan juga K untuk kesimpulan. So yang ni kalau boleh cikgu nak awak semua ingat dia punya formula iaitu IHCK. Untuk mudahkan awak buat isi bila awak nak mengarang ataupun menulis apa-apa karangan, awak boleh gunakan formula IHCK ni. IHCK ni dia punya teknik adalah teknik 4 bucu. Dia benda yang sama, dua perkara tu benda yang sama sahaja. Dan teknik ni merupakan diubahsai daripada teknik 4 square oleh Judith Gold. Macam mana rupa dia? Ni dia. Teknik 4 bucu ni rupa dia macam ni. Dia ada 4 kotak dekat satu kertas, ada 4 kotak, and then dekat tengah tu ada satu kotak kecil. Nanti cikgu akan terangkan apa fungsi keempat-empat kotak ni. Sekarang ni cikgu nak awak semua ambil satu kertas kosong ataupun satu test pad, dan atas kertas awak tu cikgu nak awak tulis, lukis. Apa yang awak perlu lukis? Yang pertama, yang pertama sekali awak kena lukis gambar di sebelah kanan di atas kertas A4 masing-masing. Gambar macam ni. Atas kertas awak, cikgu nak awak lukis 4 kertas, and then dekat tengah dia tinggalkan satu ruang kosong. Kat sini untuk awak isi peribahasa ataupun pepatah ataupun kata-kata daripada cendekiawan. Kemudian tuliskan akronim IHCK dekat setiap kotak-kotak tersebut. Kotak pertama mula daripada bawah, idea utama, akronim I, kemudian ke atas H iaitu huraian, kemudian sebelah huraian masukkan akronim C iaitu contoh yang relevan, dan juga kotak yang terakhir bawah contoh masukkan akronim K untuk kesimpulan kecil. I itu apa? Apa I, apa H, apa C dan juga apa K? I adalah untuk idea utama. Idea utama itu apa? Idea utama tu apa? Biasanya kat sini awak kena fikir sendiri apa isi penting untuk karangan berdasarkan soalan lah. Kalau soalan nak langkah, apa langkah dia? Kalau soalan nak punca, apa punca dia? Kemudian huraian, awak persoalkan balik isi tersebut. Mengapa berlakunya sedemikian? Bagaimana perkara tersebut boleh berlaku? Bagaimana perkara tersebut boleh memberi kesan kepada benda yang awak nak cerita lah. Kemudian bagi contoh yang sesuai berdasarkan awak punya huraian tadi. Bagi contoh, kemudian bagi kesimpulan, bagi perenggan. Ni contohnya awak tengah buat isi amalan bergotong royong. Awak bagi kesimpulan bagi isi amalan bergotong royong. Maksudnya kat sini dalam setiap awak punya perenggan, awak akan ada 4 ayat. Kalau awak nak bagi lebih 5 ayat pun boleh, tapi at least ada 4 ayat. Ayat pertama mesti ada huruf mesti ada apa, iaitu idea utama. Ayat yang kedua mesti ada mengapa, dia punya huraian.
Kemudian ayat yang ketiga mesti ada contoh yang relevan kepada huraian sebelumnya. Kemudian ayat yang keempat mesti ada kesimpulan bagi perenggan isi yang awak bina tadi, okey? Okey, seterusnya. Okey, langkah 3. Okey. Langkah 3. Okey, tadi kan awak dah siap bina 4 perenggan empat bucu tu kan. Okey, tadi awak dah bina 4 bucu. Sekarang ni langkah 3 awak masukkan pula isi yang awak nak bina berpandukan formula IHCK tadi. Okey. Okey, dekat bawah ni okey, kat sini cikgu bagi contoh idea apa mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Okey, so dekat sini cikgu punya idea adalah mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Kemudian cikgu punya huraian, cikgu ambil huraian untuk bagaimana. Cikgu persoalkan balik. Okey, bagaimana mengisi masa lapang dengan berfaedah ni boleh memberi kesan kepada sesuatu perkara ataupun berdasarkan soalan. Okay, contoh soalan kat sini adalah membuat aktiviti bersukan, kepentingan aktiviti bersukan. Contoh soalannya. Kemudian awak persoalkan balik untuk huraian. Okey, bagaimana mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah ni memberi kesan kepada apa perkaitan antara aktiviti bersukan dengan mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Okey, awak bagi tahulah dekat huraian, dekat kotak huraian tu. Okey, kat sini cikgu bagi tahu dapat memenuhi kepuasan yang dicari meskipun aktiviti yang dilakukan menguji ketahanan fizikal dan mental. Okey. Kemudian kita pergi kepada contoh. Okey, dekat aktiviti sukan ada banyak sukan kan? Sukan yang ekstrim, sukan indoor, sukan outdoor. Okey, kat sini contoh cikgu adalah hobi ekstrim iaitu mendaki gunung. Kemudian berani dan yakin untuk sampai ke puncak melihat panorama alam semula jadi. Okey. Yang dalam kotak 4 bucu ni awak masukkan yang ringkas-ringkas sahaja. Kalau awak nak masuk panjang-panjang, okey, awak masukkan dalam awak punya karangan penuh nanti. So dekat sini masukkan poin-poin sahaja. So nanti bila awak nak buat karangan, awak dah tahulah. Okey, ayat pertama awak nak masukkan apa, ayat kedua awak nak masukkan apa. Okey. Sampailah penutup kepada perenggan yang awak nak bina, yang perenggan awak nak bina tu lah. Okey, kemudian dia punya kesimpulan. Okey, jelaslah bahawa di sini hobi dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Okey, so kat sini cikgu bagi tahu apa kesimpulan bagi mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Okey, so cikgu bagi tahulah hobi dapat mengisi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Okey, dekat kotak yang tengah tadi, kan cikgu bagi tahu tinggalkan ruang. Dalam kotak 4 bucu awak mesti ada ruang dekat tengah tu, kotak kecil yang mana awak boleh letak pepatah, peribahasa, kata-kata hikmah ataupun petikan daripada cendekiawan. Okey. Okey, kat sini cikgu masukkan peribahasa iaitu di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey. Kalau boleh awak masukkan peribahasa yang sesuai dengan awak punya isi. Okey, kalau boleh masukkanlah dalam setiap kalangan tu, masukkanlah 1 atau 2 peribahasa untuk dapatkan markah bonus. Okey. Okey, teknik 4 bucu ni dia dapat. Okey, apa kebaikan teknik 4 bucu ni? Kebaikan dia, awak nak bina karangan pun awak dah tahu apa yang awak perlu ada dalam perenggan isi awak. Kemudian cikgu pun tahu apa yang cikgu nak semak dalam awak punya perenggan isi. Okey, cikgu cari mana awak punya idea, mana awak punya huraian, mana awak punya contoh, mana awak punya kesimpulan. Okey. So, bila-bila je awak nak buat karangan, awak ingat je 4 perkara ni. Formula IHCK. Okey. Seterusnya, cikgu bagi contoh yang lain iaitu isi cikgu adalah amalan gotong royong. Okey, yang ni kalau biasanya soalan untuk langkah untuk memupuk perpaduan kaum
langkah untuk memupuk perpaduan kaum di Malaysia. Okey, cikgu punya isi adalah amalan gotong royong. Okey, macam mana cikgu buat? Dia punya, okey, mula-mula cikgu bina dulu kotak 1, 2, 3, 4. Okey, bina kotak 4 bucu, kemudian tinggalkan ruang kosong dekat tengah. Kemudian, okey, cikgu masukkan. I tu kan apa? Okey, apa? Masukkan isi yang awak bina tadi, amalan gotong royong. Kemudian, H, huraian dia. Okey, bagaimana? Cikgu persoalkan balik. Okey, bagaimana amalan gotong royong ni dapat memupuk perpaduan kaum di Malaysia? Okey, cikgu bagi tahulah. Okey, bila kita bergotong royong, anggota masyarakat berpeluang untuk beramah mesra antara satu sama lain. Okey, bila bergotong royong juga, okey, dia orang dapat berkongsi, bercerita, berkongsi pengalaman. Okey, dari situ kita dapat boleh mengeratkan perpaduan, boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Okey. Kemudian bagi contoh. Okey, apa contoh amalan gotong royong dekat kampung, dekat taman? Okey, contohnya aktiviti membasmi wabak denggi. Aktiviti membasmi wabak denggi. Okey. Contoh yang lain adalah membersihkan kawasan surau, balai raya dan juga lain-lain. Okey, apa kesimpulan? Okey, apa kesimpulan cikgu buat? Okey, kesimpulan dia, oleh itu melalui aktiviti ini semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat dapat diperkukuh. Okey, biasanya dekat kesimpulan ni awak ambil balik isi yang idea utama tadi, kemudian awak kaitkan dengan kehendak soalan. Apa soalan nak? Kalau soalan nak langkah, okey, masukkan, kaitkanlah langkah yang awak buat tu dengan awak punya idea utama dekat kesimpulan untuk setiap perenggan isi. Okey. Seterusnya, okey, untuk teknik 4 bucu sampai situ sahaja. Cikgu dah bagi contoh. Okey, mula-mula awak kena buat first kali bila awak nak buat karangan, okey, baca dia punya tajuk soalan, kemudian fahami apa kehendak soalan tu nak. Kalau soalan tu nak langkah, okey, gariskan dekat soalan tu. Gariskan langkah ke, faedah ke, kepentingan, okey, punca, apa-apalah berdasarkan soalan yang diberi. Kemudian bila dah garis tu, okey, bina terus 4 teknik bucu tadi. 4 bina terus teknik 4 bucu ni. Okey, bina dekat awak punya kertas A4. Jangan bina atas kertas karangan yang awak nak tulis tu, bina atas kertas lain, kertas kotor. Okey? Okey, bina kemudian masukkan dia punya akronim IHCK. Okey, kemudian awak fikir apa idea-idea utama yang awak nak buat berdasarkan soalan. Okey. Bila dah tahu apa idea utama, masukkan dekat kotak idea utama, kemudian masukkan pula apa huraian yang awak nak buat, kemudian bagi pula contoh dekat kotak contoh. Okey, bagi contoh yang awak nak buat, kemudian dekat kesimpulan, okey, masukkan kesimpulan secara ringkas sahaja. Dalam kotak 4 bucu ni awak buat secara ringkas sahaja. Okey, tak nak buat panjang-panjang. Kalau panjang kita buat dalam awak punya perenggan penuh nanti. Okey? Okey, dah habis sampai situ. Sekarang ni kita pergi pula kepada penanda wacana. Okey, penanda wacana ni penting juga untuk kita tahu kesinambungan antara perenggan, satu perenggan dengan perenggan yang lain. Mesti ada penanda wacana untuk menunjukkan isi karangan awak tu saling berkaitan antara satu sama lain. Okey. Okey, dia punya penanda wacana untuk memulakan karangan, memulakan isi baharu, huraian isi karangan, semuanya berbeza. Okey, yang ni awak, okey, dekat sini cikgu ada bagi banyak. Cikgu ada bagi banyak contoh. Apa yang awak perlu ingat hanyalah sekadar 3 atau 4 sahaja untuk setiap bahagian yang cikgu nak bagi tahu. Okey? Okey, tengok yang pertama. Untuk memulakan karangan, awak punya penanda wacana yang awak boleh buat adalah, okey, mulakan karangan ni maksudnya dekat pendahuluan. Dekat pendahuluan, awak boleh mulakan dengan pada era globalisasi ini, pada zaman pasca kemerdekaan ini dalam meniti arus kemodenan. Okey, semua ni lah banyak kan? Okey. Okey, sebab itulah cikgu bagi tahu tadi.
Apa yang awak perlu ingat adalah awak pilih je mana-mana yang awak mudah nak ingat, yang awak faham apa maksud dia. Ingat dalam 3 atau 4 sahaja. Okey, kemudian gunakan je penanda wacana tu untuk setiap bila nak menulis karangan lah. Okey, gunakan penanda wacana yang awak hafal tadi. Okey, yang ni untuk memulakan karangan. Kemudian untuk memulakan isi baharu. Okey, penanda wacana yang sesuai adalah selain itu, di samping itu, sementara itu, lebih-lebih lagi, dalam pada itu, lain daripada itu, pada waktu yang sama, dalam, okey, ni yang sama. Okey, seterusnya, okey, ingat lepas penanda wacana, mesti ada koma. Okey, mesti ada koma lepas penanda wacana. Kalau tak ada, boleh potong markah. Okey. Okey, yang ni pun sama. Awak ingat juga dalam 3 atau 4 penanda untuk memulakan isi baharu. Kemudian kita tengok pula kepada huraian isi karangan. Okey, huraian isi karangan ni yang kalau ikut teknik 4 bucu tadi, yang kotak yang kedua. Yang kotak yang dekat atas tadi kan, yang dekat bahagian yang dekat akronim H. Okey, ni awak punya isi. Awak punya penanda wacana yang awak boleh tulis, iaitu hal ini demikian kerana, okey, semua ni lah. Hal ini berpunca daripada, hal ini tercetus apabila, okey. Okey, ni kan penanda wacana untuk isi awak. Okey, yang ni penanda wacana untuk huraian kepada isi yang awak nak buat. Okey, kemudian penanda wacana untuk menghuraikan contoh pula. Okey. Dekat setiap ayat yang awak nak mulakan, dia mesti ada dia punya penanda wacana untuk menunjukkan awak punya dalam setiap perenggan tu, awak punya setiap ayat tu dia berkesinambungan. Okey, sebab itulah kita perlukan penanda wacana. Okey, kalau penanda wacana untuk menghuraikan contoh, okey, awak boleh buat hal ini mengakibatkan, hal ini menyebabkan, oleh itu, maka, oleh hal yang demikian, oleh sebab itu, jelaslah bahawa justifikasinya. Okey. Okey, yang ni pun sama juga. Ingat saja dalam 2 ke 3 ke, okey, paling banyak pun 4 saja. Tak payah nak ingat banyak-banyak, nanti awak habis tertukar. Okey, kemudian memberi contoh dalam karangan. Okey, apa yang awak boleh, penanda wacana yang awak boleh gunakan adalah misalnya, contohnya, sebagai contoh, tamsilnya, sebagaimana yang kita sedia maklum, antaranya adalah seperti. Okey, ini adalah contoh penanda wacana yang awak boleh gunakan dalam semasa memberi contoh. Okey, kemudian penanda wacana untuk menutup isi. Okey, penanda wacana untuk menutup isi ni yang cikgu bagi tahu tadi, yang dekat akronim K yang dekat bawah tadi kan, kalau ikut teknik 4 bucu tadi, okay, dekat akronim K tu awak boleh masukkan penanda ni. Kesannya, natijahnya, akibatnya, akhirnya, dengan itu, dengan berbuat demikian, dengan keadaan sedemikian. Okey, awak boleh pilih lah mana-mana yang awak berkenan. Okey. Seterusnya, menulis 2 huraian dalam 1 ayat. Okey, yang ni kalau awak nak masukkan 2 isi. Dalam satu ayat awak nak masukkan 2 isi. Boleh juga. Okey, gunakan penanda wacana yang cikgu senaraikan dekat depan ni. Okey, yang ni semua ni. Okey, kemudian penanda wacana untuk memulakan perenggan penutup. Okey, yang ni bila dah siap isi, dah settle kelima-lima isi tu, okey, nak mulakan perenggan penutup pula. Okey, apa penanda wacana yang sesuai adalah kesimpulannya, intihannya secara tuntas, konklusinya sebagai penutup wacana. Okey, semua ni lah. Okey, ada banyak yang cikgu senaraikan. Awak pilih sahaja 2 atau 3 penanda yang awak mudah nak ingat. Okey, seterusnya penanda wacana untuk menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza. Okey, contoh dalam awak punya isi, awak punya perenggan isi, awak nak bagi tahu 2 isi yang berbeza. Okey, ada 2 isi yang berbeza dalam awak punya karangan. Okey, awak boleh gunakan penanda wacana dekat yang ni, yang bahagian menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza.
Okey, kat sini semua penanda wacana menunjukkan perkara yang berbeza, perkara yang sebaliknya. Okey. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi pula penanda wacana yang terakhir, iaitu penanda wacana memulakan atau memasukkan peribahasa. Okey, kat sini kan cikgu ada bagi tahu tadi kalau boleh masukkan dah satu ataupun dua peribahasa dalam karangan penuh awak. Okey. Okey, macam mana awak nak masukkan peribahasa tu? Okey, awak mulakan dengan penanda wacana yang cikgu senaraikan kat depan ni. Okey, kat sini pun ada banyak juga peribahasa. Okey, kalau peribahasa boleh pilihlah nak ambil bab kata peribahasa ke, bab kata peribahasa Melayu ke, bab kata orang tua-tua. Okey, bab kata orang tua-tua dan juga bab kata cendekiawan ni yang awak petik. Yang awak petik daripada bila awak buat pembacaan tambahan kan. Okey, awak ingat apa cendekiawan tu kata dan awak boleh kaitkan dalam awak punya karangan. Okey, awak boleh mulakan ayat dengan bab kata cendekiawan. Okey, apa cendekiawan tu kata? Okey, kemudian persis kata peribahasa Melayu. Okey, yang ni gunakan bab kata, yang ni gunakan persis kata. Semua tu perkara yang sama sahaja. Okey. Okey, ni sahaja dia punya penanda wacana untuk memulakan atau memasukkan peribahasa. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada latihan. Okey, kalau awak dah faham macam mana teknik yang cikgu ajar tadi, kita buat latihan. Soalannya adalah perpaduan kaum amat penting dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang bangsa. Huraikan langkah-langkah untuk memupuk perpaduan kaum di negara kita. Okey, so dekat sini apa tugasan soalan? Apa tugasan soalan yang jelas nampak kat sini? Iaitu langkah-langkah untuk memupuk perpaduan kaum di negara kita. Okey, jadi apa yang awak perlu fikir adalah apa isi untuk langkah memupuk perpaduan kaum. Okey, first kali awak fikir dulu dia punya isi, kemudian awak buat kotak 4 bucu yang cikgu bagi tahu tadi. Okey, kat sini cikgu dah bagi siap-siap dah contoh isi yang awak perlu buat. Apa yang cikgu nak awak buat ialah kan cikgu dah bagi kan ada 4 isi kat sini. Cikgu nak awak buat awak huraikan. Cikgu nak tengok macam mana awak huraikan setiap isi-isi yang cikgu bagi ni menggunakan teknik 4 bucu tadi. Okey, boleh? Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Okey, kita sambung dalam sekejap lagi. Cikgu nak tengok macam mana cikgu bagi masa untuk awak buat untuk awak huraikan isi yang cikgu bagi ni. Sekejap lagi cikgu semak. Okey? Tekan sambung terus ke?